Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita yang orang hantar kepada Abang melalui email. Dan ketiga-tiga cerita ni boleh kata, salah satu daripada ceritanya Abang rasa berat nak ceritakan sebab dia berkenaan dengan gula-gula. Abang kalau kena-kena dengan gula-gula ni memang susah sikit lah sebabnya lepas bercerita ni, lepas ni sekarang ni pukul 1, baru pukul 1. Jadi lepas tu nak kena tidur, gelapkan bilik. Jadi rasa macam, tapi abang kuatkan semangat juga. Moga-moga jadi iktibar dan hiburan kita semua. Jadi itu je lah kenapa abang bersemangat nak bercerita juga walaupun dalam keadaan yang huru-hara. Selawat banyak-banyak je lah, kita bergantung pada Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Begitu juga moga-moga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas usaha dan berkat jaga diorang lah daripada kecil dan sampai besar. Jadi moga-moga syurgalah untuk mak ayah kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, abang akan mulakan dengan cerita yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama ni abang dapat melalui email, berlaku dekat Pekan Pahang. Yang ceritakan pada abang ni adalah seorang lelaki. Rasanya seorang lelaki lah mengikut email yang diberikan. Jadi, tapi yang diceritakan ni bukanlah pengalaman dia, tapi pengalaman orang kampung dia. Diceritakan semula oleh mak dia. Jadi, boleh kata mak dia tu cerita tentang apa yang terjadi pada salah seorang penduduk kampung mereka yang namanya Abu Bakar. Dia dipanggil Pakcik Abu Bakar. Cumanya untuk cerita kali ini, abang letakkan Abu Bakar untuk senang cerita. Berlaku pada tahun 1986. Kisahnya macam ni. Mengikut cerita email yang abang dapat, dekat kampung tu, kalau tak silap namanya Kampung Mambang, menghadap Sungai Pahang. Semua rumah dekat kampung tu, boleh kata 90% menghadap Sungai Pahang. Ada juga peristiwa-peristiwa yang berlaku berkaitan dengan kematian dekat Sungai Pahang tu. Salah satunya yang terkenal ialah ada satu keluarga yang datang beraya dekat kawasan kampung tu, dan bila mereka semua nak balik rumah, naik dalam kereta, entah macam mana, bila start enjin kereta terus tertekan pedal minyak, kereta meluncur laju masuk dekat dalam Sungai Pahang dan akhirnya semuanya meninggal dunia. Kalau ada siapa-siapa tahu cerita tentang ni, bolehlah komen-komen kat bawah. Cerita ni nak menunjukkan kampung tu memang betul-betul menghadap Sungai Pahang. Tapi mengikut email, Sungai Pahang yang ada dekat depan kampung tu bukan senang-senang nak pergi. Orang-orang kampung terpaksa turun ke bawah, daripada tebing kena turun ke bawah melalui tangga yang diperbuat daripada korekan-korekan tanah untuk pergi ke gigi Sungai Pahang. Dengan kata lain, bukan senang-senang nak sampai. Kalau kata terfikir-fikir buaya manjat-manjat, memang tak ada. Kalau tengok daripada cerita, tembingnya agak tinggi. Ceritanya bukanlah berkenaan dengan keluarga yang meninggal tu, tapi tentang seorang Pakcik Abu Bakar. Abu Bakar ada 3 orang anak pada waktu tu, 1986. Dikatakan cerita ni sangat popular, ramai orang dah ceritakan, tapi dihantarkan kepada abang, moga-moga abang dapat ceritakan dengan cara abang sendirilah. Okay. Abu Bakar ni ada 3 orang anak, 6 tahun, 5 tahun dengan 2 tahun. Sama ada 6 tahun, 5 tahun ataupun 6 tahun, 4 tahun. 3 orang anak dia ni memang selalu ikut Abu Bakar ke mana-mana Abu Bakar pergi. Terutama kalau Abu Bakar ni pergi buat kerja-kerja kebun. Dia orang ni seronok kalau main-main kat kebun. Sebabnya dekat kebun ada banyak pokok, ada banyak tempat nak main nyorok-nyorok. Jadi Abu Bakar selalu bawa anak-anak dia ke kebun dan dia tak pernah rasa risau langsung anak-anak dia tu main-main dekat kebun. Walaupun ada orang kata takutlah berjumpa dengan binatang-binatang berbisa ataupun tiba-tiba dalam kebun kan ada biawak ke buaya pula macam benda-benda gitulah dalam kebun tu. Tapi dia tak pernah risau sebab dia kata itu dah jadi kebiasaan dia bawa anak-anak dia. Pada satu hari, dia bawa anak dia macam biasa, naik motor, pergi ke kebun macam biasa.
Kebun tu pula boleh dikatakan taklah terlalu dekat sangat dengan kawasan sungai. Agak jauh jugalah daripada kawasan sungai. Jadi, waktu dia membersih-bersihkan kebun, Abu Bakar membersihkan kebun, anak-anak dia tu biarkan main di keliling-keliling motor. Cuma dia pesan dekat anak dia, jangan main terlalu jauh daripada motor. Supaya tak sesat. Sebab kadang-kadang kat kebun ada benda-benda yang kita tak nampak. Jadi anak dia pun main-main. Jadi Abu Bakar yang tengah buat kerja-kerja kampung ni, maka membersih-bersihkan kebun ni, dia dengar daripada jauh seorang anak dia meriah-riuh. Tiba-tiba, suara riuh anak dia tu hilang macam tu je. Mula-mula diingatkan anak dia berehat-rehat dekat tepi motor. Jadi dia biarkan je lah. Tak pula dia datang tengok-tengok. Bila dah waktu masuk nak maghrib, dia menuju ke arah motor, baru dia sedar anak-anak dia tak ada. Puas dia panggil, puas dia cari kat seluruh pelosok kebun, tak ada anak dia. Anak dia macam gaib macam tu aja. Waktu tu dia rasa betul-betul tertekan, betul-betul rasa menyesal. Kenapa sewaktu mula-mula suara anak-anak dia hilang, dia tak datang ke motor. Jadi dia pun start motor balik ke rumah. Sampai dekat rumah, dia beritahu dekat isteri dia. Laki bini pun jadi risau. Anak hilang. Tak tangguh-tangguh, petang tu juga, diorang berdua pergi ke balai polis untuk buat laporan polis. Dan tindakan cekap polis, turunkan skuad-skuad dia, orang-orang dia untuk lakukan pencarian bersama-sama dengan orang kampung. Jadi pada malam tu dilakukan pencarian besar-besaran di sekitar kebun. Mana tahu ada budak-budak tu kat mana-mana tersoroknya. Tapi malam pertama, hari pertama sehingga 3 hari berturut-turut pencarian dilakukan, tak satu pun jumpa clue kat mana budak-budak ni. Tapi pencarian diteruskan, cumanya agak berselang-seli sikit. Maksudnya selang 2 hari cari lagi, selang 2 hari cari lagi. Dan tempoh ni memakan masa lebih kurang 1 bulan. Budak-budak tu tetap tak jumpa. Tak logik kalau budak-budak tu tenggelam dalam sungai ataupun lemas. Sebabnya kedudukan kebun dengan sungai sangat jauh. Okay. Jadi, disebabkan dah sebulan buat aktiviti mencari ni tak berjumpa anak-anak dia, ada orang cadangkan kepada Abu Bakar dan keluarganya supaya jumpa dengan seorang ustaz. Dekat kampung tu ada seorang orang alim, orang tua lah alim dan sangat faham tentang makhluk-makhluk alam sebelah. Jadi bila dapat berita macam tu, pertolongan macam tu, si orang alim ni pun buatlah sembahyang hajat, bermohon kepada Allah Ta'ala diberikan apa-apa petunjuk. Dalam petunjuk yang ustaz ni dapat, orang alim ni dapat, rupanya anak-anak Abu Bakar disorokkan di Sungai Pahang oleh seorang nenek tua dan peliharaan dia merupakan seekor naga bersisik emas. Berdengarnya macam logik kan, tak berapa nak logik. Tapi tentang makhluk alam sebelah kita susah nak jangka. Hari tu ikan duyung. Selama ni abang ingat Little Mermaid lah yang paling cantik. Rupanya cantulah bentuk ikan duyung. Tak ke haru, ni marketing. Suruh tengok video sebelum tu. Itu selingan-selingan je. Okay. Jadi dia kata, bila dengar macam tu, mula-mula orang ramai macam antara nak percaya dengan tak percaya. Tapi bila ditanyakan sekali lagi, kat mana sebenarnya anak-anak tu disorokkan? Adakah di bawah sungai, di tepi sungai? Rupanya dekat kawasan kampung diorang yang menghadap Sungai Pahang tu, dekat tengah-tengah sungai tu ada 3 pulau. Pulau tu bukanlah besar sangat, cuma ditumbuhi dengan pokok-pokok lalang. Dia kata mengikut firasatnya, mengikut apa yang didapat, dalam salah satu pulau tu budak-budak tu ditempatkan. Jadi diorang ni pun bersegeralah, ramai-ramai bila dapat macam tu bersegeralah naik bot pergi ke tengah Sungai Pahang dan pergi ke pulau-pulau tu. Cari dekat pulau pertama tak ada, cari pulau kedua tak ada. Cari ke pulau ketiga, jumpa budak-budak tu duduk dalam celah-celah semak, dalam keadaan yang kurus, dah tak makan sebulan dan juga dalam keadaan calar balar. Maksudnya kulit-kulitnya dicalarkan sebabnya diorang duduk dekat tengah-tengah sungai, tengah-tengah pulau yang ada pokok lalang. Memanglah calar, budak-budak punya kulit sensitif, lembut lagi kan. Jadi budak-budak ni pun diselamatkan dan dihantarkan ke hospital. Kes ni agak famous juga, jadi bolehlah kita cari-cari. Jadi selepas budak-budak tu baik, dibawalah balik ke rumah.
ditanya sebenarnya apa yang berlaku. Salah seorang daripada budak tu berumur 6 tahun. Jadi dengan kata lain dia dah boleh bercerita. Dia cakap waktu dia main dekat dalam kebun, tiba-tiba motor bapak dia orang hilang dari pandangan. Tak nampak mana bapak dia pergi. Dia orang bertiga ni jadi cuak. Mana bapak dia ni pergi hilang tiba-tiba. Adakah bapak dia dah tinggalkan dia orang ke dalam kebun? Disebabkan ketiga-tiga ni dalam keadaan yang terteka-teka, huru-hara, rasa takut, dia orang berkumpul 3 beradik dekat satu tempat. Tiba-tiba datang seorang nenek tua. Bongkoknya bongkok 3 ke bongkok 4. Bongkok 3 nak masuk bongkok 4. Bukan gurau-gurau je. Jangan ambil serius pula ya. Takut pula yang sebelah tu dengar. Maksudnya bongkok 3 lah, tua nah lah kan. Jadi dia pun nenek tu datang. Nenek tu cakap, ayah awak ni tak nampak awak. Jadi bagi nenek bawa awak. Nenek akan jaga awak. Jadi selepas tu, diorang bersetuju nak ikut nenek tu. Ikutlah membuntut nenek tu daripada belakang. Nenek tu pergi dekat satu benda yang serupa macam naga. Dan benda tu berwarna emas. Memang nampak benda tu melengkar dekat satu kawasan lapang. Diorang bertiga ni minta untuk naik di atas naga tu di kawasan kepala dan diikuti oleh nenek tu. Selepas diorang berempat naik atas naga tu, diorang berempat dibawa terbang dan menuju ke Sungai Melaka. Salah, Sungai Pahang. Menuju ke Sungai Pahang. Bila sampai dekat Sungai Pahang, dekat tengah-tengah Sungai Pahang tu rupanya ada istana. Ada istana, mereka bertiga dibagi makan, dibagi rehat. Dalam pada pandangan makhluk alam sebelah tu memang istana, tapi pandangan kita cumanya pulau. Dia kata dia tinggal dekat pulau tu, dijaga oleh nenek tu, dijaga oleh nenek tu di istana tu, bermain-main kat situ, maksudnya di dalam keadaan yang aman dan sangat gembira. Sampailah sebulan selepas tu, diorang dijumpai oleh orang yang mencari diorang melalui firasat yang dia nampak. Jadi dengan kata lain, budak bertiga tu betul-betul jumpa dengan legenda Sungai Pahang, iaitu naga bersisik emas. Dan juga dia orang berjumpa diselamatkan oleh nenek kebayan, nenek berbongkok 3. Cerita ni agak popular mengikut daripada email yang berdapat. Jadi kalau siapa-siapa tahu tentang cerita ni dengan lanjut, boleh komen-komen kat bawah. Cerita yang kedua disampaikan oleh Ilin, berlaku pada tahun 1984 dekat Kajang. Cerita dia macam ni. Dia pada waktu tu berumur 5 tahun. Dengan kata lain dah ingat, tapi peristiwa ni betul-betul terpahat dekat kepala dia. Ceritanya, waktu tu 1986, dia tinggal dekat rumah nenek dia dekat Kajang. Seronok sangat tinggal dekat rumah nenek dia tu sebabnya nenek dia layan dengan baik. Pada masa yang sama, dekat jiran nenek dia tu adalah nenek saudara dia. Nenek saudara dia pun bela cucu juga, sebaya umurnya. Jadi Ilin selalulah keluar bermain dengan kawan dia merangkap 2 pupu dia ni. Maksudnya yang sebelah rumah tu, tak jauh rumahnya, sebelah menyebelah je kita. Jadi dia kata dia memang rapat sangat dengan budak tu. Sampaikan kadang-kadang dia tidur rumah nenek saudara dia dan kadang-kadang dia tidur rumah nenek dia, tapi 2 pupu dia tu datang ke rumah dia tidur sama-sama. Nak jadi cerita, pada satu hari dia rasa nak tidur rumah nenek saudara dia, tapi nenek dia halang, nenek Ilin halang. Sebab dia kata pada waktu tu dah agak gelap. Dah masuk maghrib nak masuk ke isyak, dah agak gelap. Jadi mula-mula nenek larang, janganlah kau pergi, Ilin kata. Kalau kau pergi bahaya, walaupun rumah dekat, tapi takut-takut di pertengahan jalan kan jumpa biawak, buaya ke apa, bahaya. Jadi disebabkan Ilin nak juga tidur dekat rumah nenek saudara dia tu, sebabnya nak tidur dekat sebelah 2 pupu yang sebaya dengan dia tu, dia berkeras juga, menangis-nangis, nak sangat pergi. Dan bila dah macam tu, nenek dia kata okey, boleh pergi, tapi nenek nak tanya naik apa. Dia kata Ilin akan bawa basikal roda 4 yang Ilin ada. Dia bagi kesungguhan tu, bagi nenek dia keyakinan supaya lepaskan dia pergi. Jadi bila dah tengok cucunya begitu bersemangat nak pergi, biarlah, lagipun awal malam lagi. Jadi Ilin pun turun rumah. Lepas dapat kelulusan daripada nenek dia tu, dia turun rumah, naik atas basikal, terus dia kayuh basikal.
Mood menuju ke rumah nenek saudara dia tu yang tak jauhnya, lebih kurang 500 meter. Kurang daripada 1 kilometer, dekat ajalah. Kalau memekik-mekik boleh dengar daripada rumah nenek dia ni. Okay. Jadi bila sampai dekat rumah nenek saudara dia, dia seronoklah Eileen dapat jumpa dua pupu dia. Jadi dia orang pun mainlah. Waktu tu nenek saudara dia tengah galik tengok TV. Tengah asyik tengok TV. 1986, macam 89 lebih kurang lah. Jadi dia pun main sampailah menjejak pukul 12 malam. Pada waktu tu nenek saudara dia cakap, okey, tak payah pergi mana-mana, tidur rumah nenek, tidur dengan dua pupu awak. Tapi pada waktu tu Eileen pula rasa kesal sebab dia tinggalkan nenek dia tidur sorang-sorang dekat rumah. Disebabkan perasaan kesal dia tu, dia cakap dengan nenek saudara dia tak nak tidur rumah nenek saudara dia nak tidur rumah dia. Maksudnya nak balik malam tu juga. Marah nenek saudaranya sebabnya pada waktu tu pukul 12.30 malam. Jadi agak bahaya juga nak lepaskan anak-anak kecil. Walaupun rumahnya dekat, tapi bahaya kan nak lepaskan budak-budak kecil nak merentas naik basikal tengah malam. Tapi disebabkan Eileen dah berkeras nak balik rumah, katanya nak teman nenek dia tidur. Jadi nenek dia saudara dia cakap, tak apalah, kau bawa lah basikal baik-baik. Rumah dekat kan, kalau apa-apa kau jerit, dia kata nenek akan turun. Jadi dia pun turun daripada rumah, naik basikal dan dia pun bergerak daripada rumah nenek saudara dia menuju ke rumah nenek dia. Sampai dekat rumah nenek dia bagi salam tapi tak ada siapa menyahut. Rumah dah gelap. Dia pergi dekat tingkap bilik nenek dia. Dia puaslah panggil, nenek, Eileen balik. Tak ada nenek dia buka tingkap sebab memang waktu tu dah malam sangat. Nenek dia ingat Eileen ni tidur dekat rumah nenek saudaranya. Jadi memanglah dia tak terbangun bila orang panggil. Jadi Eileen dah rasa risau, dah rasa rimas, dah rasa takut bila nenek dia tak menyahut. Waktu tu dia dah mula macam nak menangis. Tapi daripada dia nak menangis, tiba-tiba berlaku satu peristiwa yang pelik. Daripada belakang rumah nenek dia, keluar gula-gula. Mukanya hitam. Cantik-cantik je dia kata bungkusnya. Warnanya pun agak lusuh-lusuh. Melompat tapi tak jejak tanah. Dia melompat ke arah Eileen. Pada waktu tu Eileen tergamam sebabnya dia tak tahu apa benda yang melompat depan dia. Tapi dia kata benda tu nampak macam bukan manusia. Melompat sampai dekat depan Eileen. Pada waktu tu Eileen pandang muka dia dan benda tu keluarkan suara. Bukan dia tegur, tapi dia gelak. Agaknya macam tu lah. Abang tak boleh nak buat contoh lama-lama sebabnya itu gula-gula. Waktu tu Eileen pelik. Apa benda yang berdiri di depan dia ni? Dan Eileen pun tundukkan muka untuk mengelak daripada dia bertentang mata dengan benda tu. Lepas beberapa saat dia angkat muka balik, benda tu masih lagi ada depan dia sambil berdiri menghadap dia. Dan yang paling teruk sekali, tiba-tiba daripada belakang dapur keluar lebih kurang 10 gula-gula menuju ke arah Eileen. Dan diorang semua sampai dekat tempat Eileen, melompat dan mengelilingi Eileen sambil bergelak ketawa. Pada waktu tu Eileen nangis tapi dia tak keluar suara. Dia tak tahu apa yang ada di sekeliling dia. Tapi yang dia tahu benda tu gelakkan dia dan benda tu sangat menakutkan mukanya. Hei, Sid baik abang tak ada pengalaman ni. Jadi pada waktu tu Eileen rasa terlalu takut, cuma dia tak boleh nak cakap. Tiba-tiba dia teringat. Nenek dia pesan, kalau takut baca bismillah banyak kali, baca bismillah dekat tangan, sapu dekat muka, buat banyak kali. Jadi itulah ilmu yang Eileen gunakan pada waktu tu. Waktu benda tu mengelilingi dia sambil melompat-lompat dan bergelak ketawa, mengilai-ngilai, ketawakan dia. Eileen baca bismillah dekat tapak tangan dia dan dia sapu kat muka. Berulang-ulang kali dia buat sehingga kan tiba-tiba dia terlupa. Dia seperti seolah-olah pengsan. Rupanya Eileen kata pada waktu tu Allah bantu untuk dia tertidur. Besok paginya barulah nenek dia kejutkan dia. Dah habis subuh dah pagi dah terang tanah. Nenek dia setiap tanya, macam mana ni Eileen boleh tidur dekat atas basikal?
Sempat jugalah nenek dia tanya dengan nenek saudara Ilin, macam manalah budak Ilin ni boleh hadir dekat atas basikal tengah-tengah, maksudnya di kawasan perkarangan rumah. Nenek saudara dia pun beritahu apa yang berlaku. Jadi cerita ni jadi heboh. Jadi heboh macam mana Ilin boleh tidur dekat halaman rumah, dekat atas basikal. Tapi Ilin ceritakan benda ni, apa yang dia alami pada waktu tu dekat nenek dia. Neneknya hanya bagi pandangan kosong, macam seolah-olah tak percaya, ataupun percaya tapi tak nak buat-buat percaya. Jadi Ilin rasa simpan cerita ni, daripada dia kecil dia simpan, sampailah berpuluh tahun selepas tu dia tanya dengan mak dia, sebenarnya dekat rumah nenek dia ni ada apa? Dan bila mak dia tahu cerita yang disampaikan Ilin, barulah mak dia bongkar rahsia. Rupanya dekat belakang rumah nenek dia adalah perkampungan gula-gula. Kurang ajar kan? Ada kampung dia orang. Dulu abang pernah cerita perkampungan Makcik Rockers atas pokok kan? Yang bergayuk-gayuk ramai-ramai atas pokok. Ni perkampungan belakang rumah, perkampungan gula-gula. Dekat Kajang. Dekat pula tu dengan Melaka sekarang pula. Cuma dia tak beritahu kampung mana. Dia cuma cakap dekat Kajang. Tapi dia kata dia cuba sampaikan cerita ni pada abang melalui email. Tapi sewaktu dia tulis email, dia rasa stres sebab dia terpaksa ingat semula satu peristiwa yang dia cuba lupakan. Dia tak nak ingat lagi. Moga-moga cerita ni jadi iktibar. Jangan, kisah seorang kanak-kanak yang mengalami satu peristiwa yang agak mengganggu sehingga dewasa. Cerita yang ketiga disampaikan oleh Syamimi berlaku pada tahun 2022 dekat Maran, Pahang. Kalau tak silap abang, Maran tu terletaknya kat Pahang. Kalau salah, betulkan. Ceritanya pada tahun 2002 ni, Syamimi diminta oleh pihak sekolah tadika anak dia kalau tak silap untuk buat kerja gotong royong. Jadi, dia orang kata kerja gotong royong ni dibuat pada hari Isnin, Selasa dengan Rabu. 3 hari berturut-turut. Disebabkan Syamimi memang suka dengan kerja-kerja macam ni, tak jadi masalah dia nak nolong-nolong waktu gotong royong macam ni. Hari Isnin awal-awal pagi dia dah sampai, lebih kurang pukul 8 pagi. Pihak sekolah tadika sediakan makanan untuk sarapan. Selepas habis-habis sarapan, diorang semua teruskan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan tadika dan juga membersihkan kawasan sekitarnya. Dekat sebelah sekolah tadika tempat anak-anak Syamimi belajar, ada satu sekolah, kalau tak silap abang, sekolah kafar. Maksudnya bangunan sekolah agama. Pada hari pertama, Syamimi bersihkan, ikut kawan-kawan dia buat pembersihan dekat kawasan tadika tu memang tak ada masalah. Semuanya okey je. Tapi pada hari-hari kedua, dia dah mula rasa lain macam. Waktu bila dia sampai, dia rasa tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi sewaktu dia bersihkan kawasan sekitar sekolah, terutama kawasan sekolah tadika yang sebelah dengan bangunan sekolah agama kafar, dia rasa macam tak sedap hati. Dia pun cuba-cuba cari. Kalau-kalau dia ternampak sesuatu yang menyebabkan dia rasa susah hati tu. Jadi bila dia pandang dekat bangunan sekolah kafar, dia nampak ada seorang budak lelaki dekat tingkat 4. Budak lelaki tu dia tak nampak muka dia dengan jelas sebab tingkat tu terlalu tinggi. Dia ada kat tingkat 1, orang tu ada kat tingkat 4. Budak tu berpakaian sekolah macam biasa, cumanya mukanya agak blur, agak tak berapa nak jelas. Dan Syamimi fikir itu mungkin anak-anak orang sekitar ataupun yang belajar dekat situ. Jadi dia biarkan je lah. Waktu dia sambung membersihkan kawasan sekolah, dia jeling-jeling juga budak tu. Budak tu tak ada dekat tempat situ. Habis-habis dia bersihkan kawasan tu, dia bertanyalah dengan orang-orang lain. Ada nampak tak budak kecil ataupun budak sekolah rendah duduk dekat tingkat 4 tercetuk berdiri kat situ? Semua kata tak nampak. Semua kata tak perasan. Masing-masing sibuk membersihkan longkang, cat ataupun buat mural dekat bangunan tadika tu. Tapi Syamimi yakin yang dia nampak tu adalah bukan budak. Sebabnya mengikut kata ibu bapa yang datang, diorang tak pernah bawa budak. Pada masa yang sama, dekat sekolah tadika tu, waktu tu tak ada sesi persekolahan. Jadi bila hari ketiga iaitu hari Rabu, Syamimi dah pasang niat.
Kali ni dia nak tengok tepat-tepat adakah budak yang pandang dia semalam, adakah budak yang betul ataupun budak alam sebelah. Nasib dia sangat baik. Tiba-tiba, sewaktu dia tengah bersih-bersihkan kawasan sekolah, dia nampak budak tu berdiri dekat tempat yang sama, pakai baju yang sama, raut wajah yang sama, berdiri memandang dia. Dia pun tak tangguh, terus pandang budak tu dengan pandangan seperti seolah-olah apa sebenarnya yang kau nak beritahu makcik. Macam tu lah. Agaknya pandangan macam gitu. Jadi budak tu pandang je dia. Dalam beberapa minit, akhirnya budak tu hilang. Tak nampak. Hilang macam tu aja. Tapi Syamimi tak terkejut sebab dia yakin yang dia nampak tu bukan budak, tapi sesuatu daripada alam sebelah. Selepas habis gotong royong hari ketiga, dia pun tanyalah dengan cikgu sekolah tadika tu tentang apa rahsia dekat bangunan sekolah kafah. Cikgu sekolah tadika tu cakap bangunan kafah tu adalah antara tempat yang paling banyak orang nampak kelibat budak. Bukan budak alam kita, tapi budak alam sebelah. Jadi tak heranlah kalau Syamimi nampak benda yang sama. Sebabnya budak tu memang wujud dan ramai pernah nampak. Apakah rahsia di sebaliknya? Cikgu sekolah tadika tu pun tak tahu. Tapi dulu, tapak sekolah tu ataupun tapak sekolah tadika tu adalah belukar. Mungkin budak tu adalah penduduk asal kawasan tu dan bila kawasan tu dibangunkan, dia masih lagi ada kat situ, tak pindah ke mana-mana. Dan dia cuba munculkan diri depan orang yang boleh nampak dia. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga jadi pengajaran dan iktibar. Hari ini 3 cerita pendek. Hari ini kan Ahad, jadi tak boleh panjang-panjang sangat. Jadi buat santai-santai halua telinga. Terima kasih juga pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Abang ucapkan terima kasih sangat-sangat. Dan hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.